السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 63 hingga 64 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik. Falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sadaqallahul 'azim. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian dengan kamu, lalu kami angkat ke atas kamu gunung. Lakukanlah apa yang telah kami tetapkan untuk kamu. Ambillah perjanjian tersebut dengan bersungguh-sungguh. Dan ingatlah apa yang ada dalam perjanjian itu. Moga-moga kamu bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kamu berpaling daripada perkara itu. Dan kalau tidak kerana kelebihan yang Allah berikan ke atas kamu dan rahmatnya, tentulah kamu tergolong dari kalangan yang rugi. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang kejahatan Bani Israel lagi. Telah pun kita lihat pada ayat-ayat yang lalu bagaimana mereka ni minta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Arinallaha jahra fa akhazathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Mereka nak melihat Allah, lalu Allah kenakan kepada mereka ni halilintar, kilat. Kemudian mereka pun mati kesemuanya sekali untuk dibangkitkan dan balik semula. Selepas itu meneruskan sisa-sisa baki yang ada pada umur mereka. Sekarang Allah SWT menjelaskan kepada mereka, Bani Israel ni telah pun mungkir pada janji yang telah ditetapkan bersama dengan Allah SWT. Dalam kata oleh Ibnu Abbas, satu riwayat menerusi kita tafsir, kita akan lihat perkara ini disebutkan. Contohnya tafsir As-Samarqandi, tafsir Ibn Jarir Tabari, tafsir para ulama lain seperti Al-Baghawi, bahawa perjanjian yang dimaksudkan ada dua. Setiap kita ni ada dua perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, perjanjian masa kita di alam ruh. Masa kita di alam ruh dahulu sudah ada perjanjian untuk mentaati Allah kalau datang ke muka bumi. Itu satu. Yang kedua, perjanjian kita dalam Islam untuk patuh kepada Al-Quran. Dan begitu juga Bani Israel, iaitu Yahudi ini, perjanjian mereka dengan Allah masa alam ruh sebelum mereka diciptakan, sebelum datang ke dunia. Dan kemudian perjanjian dengan Nabi Musa alaihi salam untuk memegang teguh kepada apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Maknanya berpegang kepada Islam lah. Kerana ayat lalu kita telah lihat penggunaannya berbagai kepada bangsa-bangsa sebelum kita, Nasara ke, Yahud ke, tapi semua mereka merupakan Islam sebenarnya, Muslimun. Cuma penggunaannya merujuk pada tempat ataupun gelaran yang diberikan kepada orang yang menyokong Nabi-Nabi tersebut, macam Ansar jadi Nasara contohnya. Jadi Bani Israel ni telah pun engkar kepada seruan Allah SWT, perjanjian dengan Allah. Allah mengangkat gunung ke atas mereka. Ada berbagai tafsiran terhadap perkara ini. Antaranya mengatakan yang diangkat itulah gunung Tur Sina, gunung yang terdapat dekat tempat mereka sesat selama 40 tahun tak jumpa jalan keluar ini. Ada satu gunung, maka gunung itulah yang diangkat betul-betul diletak atas kepala mereka dan menyebabkan mereka sujud. Dan sujudnya orang Yahudi ni amatlah pelik, kelakar. Sepatutnya sujud meletakkan dahi di atas muka bumi, di atas lantai. Tapi Yahudi tidak. Dia sujud letak dia punya pipi di atas muka bumi. Sampai ke hari ini tuan-tuan, sujudnya begitu supaya dilihat betul ke gunung ni nak jatuh atas kami ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pelik sungguh orang Yahudi ni tuan-tuan. Dalam pada dia takut ancaman ataupun azab itu ditimpakan ke atas mereka pun dia boleh main-main lagi terhadap Allah SWT.
Dia sujud, dia tengok atas, betul ke tidak ni gunung ni nak jatuh. Ya, inilah sifat biadab, kejahatan bangsa Yahudi terhadap Tuhan mereka kepada Allah SWT. Justru tidaklah menghairankan kalau mereka boleh membunuh nabi-nabi mereka seperti yang telah pun kita huraikan pada kuliah yang lalu. Bagaimana mereka membunuh nabi-nabi yang ramai. Setengah riwayat mengatakan sampai 300 orang dibunuhnya pada satu ketika. Ya, jadi Yahudi ini mempunyai perancangan satu dunia dibuat haru biru, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Walaupun bangsa Yahudi ini yang berkumpul di tanah haram itu tak sampai 13 juta pun menurut laporan yang dikemukakan oleh The Economist dalam bulan Oktober tahun 2012 yang lalu. Tak ramai pun, tak sampai 13 juta, tapi dia punya perancangan satu dunia. Setiap rumah umat Islam ada ubat giginya. Setiap rumah umat Islam ada komputernya. Setiap rumah umat Islam ada sabun, shampoo, semuanya buatan Yahudi antarabangsa, tuan-tuan. Dan kita seolah tidak boleh hidup tanpa barang-barang tersebut lagi. Betul tak, tuan-tuan? Ya, lihat. Dan kedai-kedai makan Yahudi bertebaran di seluruh dunia. Di mana saja, keluar daripada Masjid Haram pun ada, tuan-tuan. Seolah-olah tak adalah kedai kopi yang lebih elok daripada kedai kopi tersebut. Baru semalam sampai satu dalam WhatsApp yang menunjukkan seorang perempuan warga United Kingdom pun mengatakan, kenapalah teruk sangat kita ni manusia, tak boleh hidup tanpa bahan-bahan yang dikeluarkan oleh Yahudi antarabangsa, yang pulangan keuntungannya dikembalikan untuk menembak orang-orang di Palestin. Ya, di mana dibuat kajian, air yang diminum oleh orang di Palestin itu, tuan-tuan, 80% yang minum daripada air yang ada itu air yang sangat kotor, tuan-tuan. Air dalam lubang jamban kita lebih bersih daripada air mereka minum, tuan-tuan. Tapi kita pada hari ini tak boleh nak meninggalkan produk-produk Yahudi. Tengok, tuan-tuan, begitu hina dan begitu lemahnya, terutamanya umat Islam lah. Apa nak buat, tuan-tuan? Tapi orang Islam pun kena perbaikilah persembahan bahan-bahan mereka kononnya nak kontra Yahudi tadi. Marilah makan kat kedai makan saya. Kedai makan dia kotor, tikus berlari-lari. Macam mana, tuan-tuan? Marilah pakai ubat gigi buatan saya ini. Kita ambil ubat gigi itu, pernah lah saya ada satu pengalaman beli ubat gigi. Ubat gigi orang Islam yang baru diformulasi oleh seorang yang bergelar DR di depan. Buat-buat kita ambil ubat gigi, tak kat berus gigi, jatuh. Ambil lagi, jatuh lagi. Ambil lagi, jatuh lagi. Berapa kali nak jatuh? Akhirnya separuh bagi jatuh ke bawah. Tak melekat. Bertanyakan kepada yang buat formulasi ni, tuan, doktor punya ubat gigi ni tak melekat. Oh, memanglah saya tak letak Florida itu bahaya. Memanglah kalau dia bahaya, tuan-tuan kena formulasi benda yang boleh menyebabkan ia likat lah. Janganlah jadikan alasan untuk tidak memperbaiki perniagaan. Patut apa yang dicadangkan orang, the customer is always right, ambil dan baiki. Ini masalah juga pada orang Islam, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita kena fikir dari satu sudut, ia musuh manusia sejagat. Itu sebab Hitler pernah berkata, aku tak bunuh semua orang Yahudi, aku tinggalkan sebahagian, supaya nanti kau datang, kau tahu inilah sifat orang Yahudi, menyebabkan aku bunuh mereka beramai-ramai. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, wallahu alam kata-kata itu betul ataupun tidak. Tetapi inilah gelagat kelakuan Yahudi mencatur dunia yang bilangan rakyatnya bilion, tersebab negara-negara yang meningkat maju seperti Jepun, seperti China, seperti Brazil, mereka sangat prihatin kepada produk tempatan. Dia sampai YouTube pun mereka tak benarkan masuk ke negara mereka. WhatsApp pun dia tak benarkan masuk, kerana itu merupakan satu pengumpulan data yang penting untuk bangsa-bangsa maju, terutamanya dari Amerika, dan kebanyakannya adalah mempunyai kepentingan dengan Yahudi untuk mengumpulkan data dan akhirnya mengeluarkan bahan according to keperluan manusia sejagat. Tuan-tuan tahu kan? Mesti tuan-tuan tahu. Negara China tak benarkan, tuan-tuan, WhatsApp, tak benarkan, mereka ada WeChat sendiri, tak benarkan Facebook, tak benarkan apa saja masuk, kerana itu akses kepada dalaman mereka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Yahudi adalah satu bangsa yang bahaya, satu jenis manusia yang memandang orang lain sebagai binatang. Darah mereka ni halal,
Bahkan dalam perundangan mereka meletakkan sesama Yahudi adalah haram untuk mengamalkan riba. Tapi bersama dengan lain Yahudi hukumnya dituntut, digalakkan untuk mengamalkan riba. Marah tak tuan-tuan orang macam Hitler yang bijak ini melihat Yahudi punya perancangan? Marah tak tuan-tuan? Hancurlah Jerman kalau begini keadaannya. Masyarakatnya satu puak ini menganggap dia terpilih, orang lain binatang. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini sifat Yahudi tidak pernah berubah zaman berzaman. Kalau dengan Allah pun dibuat main, dengan Nabi pun dibunuh, dengan orang-orang macam tuan-tuan ni lagilah tak dipandang langsung tuan-tuan. Satu kajian yang telah dibuat oleh seorang tukang masak antarabangsa, tuan-tuan boleh tengok dalam dapatan kajian Mahkamah Antarabangsa, yang mengatakan bahawa daging yang diletakkan dalam burger yang terdapat dalam setengah makanan segera dibagi makan pada anjing pun, anjing yang makan sampah tepi jalan pun boleh mati tuan-tuan. Anjing ini dia binatang yang Allah beri antibodinya kuat kan, dia boleh makan kekotoran mana saja, tak ada efek apa-apa kepada sistem badan dia kerana kuatnya antibodi binatang yang namanya anjing. Tapi kalau dia beri makan burger itu, dia boleh mati tuan-tuan. Tengok tak kajian ini, kerana dia letakkan satu alat preservatif yang sangat dahsyat, yang bolehkan dia timbul rasa yang enak dan sebagainya, yang sangat mudarat kepada manusia. Tuan-tuan tahu? Jadi inilah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tuan-tuan boleh simak dalam dapatan kajian berbagai-bagai, tak boleh dah nak sebut, nanti boleh kena saman tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kembali kepada ayat ini, lalu bila Allah SWT menempelak mereka, kami telah pun menyuruh kamu untuk berpegang kepada janji, berpegang kepada kitab Taurat, tetapi kamu ingkar. Kami angkatkan gunung ke atas mereka, barulah mereka kembali kepada Allah SWT. Barulah berjanji, betul, baik Tuhan, baik Nabi Musa, baik Nabi Harun, kami akan taat pada perintah Allah SWT, kerana dalam ketakutan yang amat sangat. Kalau tak, gunung tu hempap ke atas mereka. Ada setengah tafsir mengatakan gunung itu bukannya gunung, tapi asap yang Allah nampakkan berkumpul di atas mereka seolah-olah satu lembayung gunung yang besar. Tapi ini adalah golongan yang cuba untuk menafikan mukjizat seorang Nabi. Ada tuan-tuan, golongan seperti ini digunakan akal dia. Golongan ni banyak dipengaruhi oleh Barat, lalu mengatakan maksud sebagai contohnya surah Ababil, burung Ababil, surah Al-Fil. Wa arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Maka yang dimaksudkan sebagai lontaran daripada burung Ababil tu adalah kuman-kuman, bukannya api neraka. Ada tuan-tuan, ada golongan yang begitu taksub pada Barat, dia suka mentafsirkan ikut logik akal dia. Betul, berlaku Isra' Mi'raj, tapi yang berlaku Isra' Mi'raj tu hanya ruh Nabi saja, jasad masih lagi tidur di Mekah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nabi Muhammad digerakkan daripada tempat namanya Mekah menuju ke Masjid Aqsa, naik ke langit. Itu bukannya roh dengan jasad, itu roh sahaja. Puak ni tuan-tuan, puak ni digunakan akal dia. Dan lebih lanjut lagi, dia mengatakan Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang yang genius. Dia tak mahu nak kaitkan Nabi dengan mukjizat yang Allah berikan. Puak ni ada di kalangan umat Islam tuan-tuan, dipanggil dalam bahasa Arab aqlaniyin. Dia menggunakan akal dia, logik akal dia. Kalau begitu gayanya Nabi hanya bergerak dalam peristiwa tersebut dengan roh, sama dengan tuan-tuan tidur tuan-tuan. Dan buat apa Allah sebut itu? Supaya kami menampakkan kepada mereka ayat-ayat kami. Kalau tidur, mimpi, semua orang mimpi. Ini adalah golongan yang tidak bertanggungjawab tuan-tuan. Dia cuba untuk mentafsirkan fenomena Quran ni menggunakan akal dia. Tak mau pegang Quran, tak mau pegang hadis. Kerana bagi dia akal ni Allah berikan, akal ni ada terbatasnya tuan-tuan. Tuan-tuan letak pensil dalam air, akal tuan-tuan akan kata pensil itu bengkok, betul tak? Letak air pensil dalam air, pensil itu lurus. Ini teori sains, semua orang tahu. Letak, tuan-tuan akan tengok di sebelah, bengkok lah pensil ni, keluar lurus. Akal kita ni punya pencapaian yang terbatas. Dia takkan sampai kepada satu yang bersifat mutlak. Akal ni diumpamakan oleh Syekh Ali Abdul Halim Mahmud dalam satu pandangannya seperti serpihan kayu yang lahir daripada pecahnya kapal bila ada badai di lautan. Kalau badai memukul kapal besar, kapal ni pecah, serpihan kayu jatuh, maka orang yang selamat bergayutlah pada kayu ini untuk sementara waktu.
Lepas tu dia mesti selamatkan. Kalau tak, dia akan tenggelam, dimakan oleh ikan dan sebagainya. Itulah peranan akal. Dia punya keterbatasan dalam berfikir sebenarnya. Jadi bila manusia terlalu menggunakan akal dia, maka logik ini akan bersalahan satu sama lain. Jadi dalam kisah ini memang benarlah itu merupakan mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Musa. Kuasanya tunjukkan gunung diangkat di atas kepala mereka. Kalau engkau degil juga, gunung yang akan mengempap engkau. Barulah mereka berkata, baik Nabi Musa, baik, kami pegang Taurat, kami pegang berjanji dengan Allah semula. Tur dalam bahasa Arab merujuk kepada Jabal. Ada setengah mereka mengatakan Tur adalah perkataan Suryaniyah ataupun bahasa Ibrani yang merujuk kepada Jabal juga. Tapi ia sudah pun digunakan dalam bahasa Arab kerana sifat bahasa yang dinamik, dia memerlukan perkataan istilah lain untuk masuk ke dalamnya bagi melengkapkan kekurangan dan menyesuaikan pada keadaan. Walaupun tuan-tuan, negara maju macam Amerika dan juga negara-negara barat sebahagiannya sudah mengambil bahasa Arab untuk menjadi bahasa catatan kajian-kajian mereka. Kerana keyakinan mereka satu masa nanti bahasa Inggeris pun akan pupus, tuan-tuan. Kerana bahasa Inggeris ini banyak menggunakan, terlalu banyak mengambil bahasa-bahasa daripada luar untuk menghidupkan bahasa Inggeris. Kalau tak, bahasa Inggeris mati. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan bacalah catatan tulis dari Shakespeare, ahli sastra barat, lebih kurang beratus tahun dahulu. Tuan-tuan baca, tuan-tuan takkan faham. Tak faham. Kerana bahasa Inggeris pada masa itu sangat beza daripada hari ini. Tapi tuan-tuan baca bahasa Arab yang turun pada zaman Nabi, Al-Quran ini, tuan-tuan bahasa Arab exactly the same. Tak ada beza. Walaupun ada perkataan-perkataan lain dimasukkan ke dalam bahasa Arab, tapi dia dalam keadaan terkawal. Masih lagi bahasa Arab itu dominan. Ini kekuatan yang daripada bahasa Arab, tuan-tuan. Kita tak nafikan dia ambil perkataan daripada perkataan lain, tapi dia menyelaraskan dengan kefahamannya, menjadikan bahasa Arab itu lebih cantik, lebih indah. Tapi kalau bahasa Inggeris, bahasa France, bahasa Rusia, bahasa Melayu, terlalu banyak perkataan-perkataan lain yang masuk. Cuba saya tanya pada tuan-tuan, tuan-tuan maksud berceratuk. Apa berceratuk, tuan-tuan? Tahu berceratuk? Tak tahu berceratuk ada dalam bahasa dia, bahasa berceratuk apa, tuan? Tak tahu. Ada dalam kamus bahasa pusaka, digunakan 80 tahun lalu. Berceratuk maknanya duduk bersembang-sembang tanpa hala tuju. Apa mereka berceratuk bawah pokok tu? Kita sekarang dah pakai perkataan baru, lepak. Nampak? Begitu jauhnya ceratuk pergi ke lepak, tuan-tuan. Tapi bahasa Arab tidak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini satu motivasi menyebabkan bangsa-bangsa maju macam Amerika mencatatkan semua legasi dan juga kajian mereka dalam bahasa Arab. Kerana mereka yakin the next 100 years ke hadapan, bahasa English akan hancur dan pupus, bahasa Arab yang akan kekal. Jadi tuan-tuan, ini satu perkara berkaitan dengan bahasa yang menarik untuk kita perhatikan bersama. Ya, dan lanjutan daripada ayat ini akan kita lihat pada kuliah akan datang dengan izin Allah SWT. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.